Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azila binti Azmi, nombor metrik 069859. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang pengurusan wasiat dalam pelaksanaan hak harta peninggalan. Latar belakang bagi wasiat ialah wasiat ini merupakan suatu amalan yang sangat digalakkan dalam Islam. Bahkan amalan wasiat ini telah diamalkan sejak zaman Nabi lagi. Sebagai contoh, salah seorang dari kalangan sahabat Nabi iaitu Sa'id bin Abi Waqqas yang ingin mewasiatkan 2/3 dari hartanya, tetapi Rasulullah SAW menegah perbuatannya itu. Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda dalam suatu hadis bahawa wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta. Pelaksanaan wasiat perlu dilakukan kepada bukan ahli waris, tetapi jika hendak dilakukan juga kepada ahli waris, seseorang itu perlulah mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Takrif wasiat dari segi istilah ialah pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Islam juga telah menetapkan rukun dan syarat wasiat. Rukun wasiat terbahagi kepada dua, iaitu pewasiat dan penerima wasiat. Manakala pewasiat pula terbahagi kepada dua, iaitu sama ada individu ataupun institusi. Seterusnya, syarat kepada pewasiat, iaitu yang pertama, hendaklah memiliki harta secara pemilikan sempurna, baligh, berakal dan tidak dipaksa. Seterusnya, bukan dalam keadaan nazak dan hendaklah layak mengurus harta. Seterusnya, syarat bagi penerima wasiat yang pertama ialah penerima wasiat hendaklah mengetahui dengan jelas tentang wasiat tersebut dan layak memiliki harta. Manakala penerima wasiat juga hendaklah bukan dari kalangan si pembunuh orang yang memberi wasiat dan bukan orang kafir, juga bukan ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Fatina Najwa binti Juhaimi, nombor kad Beatrix 070554. Saya akan membacakan hadis yang berkaitan dengan wasiat. Akhbarani Amirun bin Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an abihi qala maritu bi Makkah maradan fa ashfaitu minhu 'ala al-mauti fa atani min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa qultu ya Rasulullah inna li malan katsiran wa laysa yarithuni illa banati fa atasaddaqu bi thuluthi mali qala la qultu fashartu qala la qala qultu ath-thuluthu qala ath-thuluthu kabirun innaka in tarakta waladaka aghniya'a khairun min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmata tarfa'uha ila fi amratik. Artinya, daripada Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada bapanya berkata, aku telah sakit teruk di Mekah, kemudian aku sembuh daripada sakit yang boleh membawa maut. Maka Rasulullah sentiasa melawatku. Kemudian aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewarisinya melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan 2/3 daripada hartaku? Jawab baginda, tidak boleh. Bagaimana jika separuh? Jawab baginda, tidak boleh. Aku berkata, jika 1/3? Jawab baginda, 1/3 sudah banyak dan sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan kepada anakmu kekayaan daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan daripada orang lain. Sesungguhnya harta yang dibelanjakan olehmu akan diberi pahala walaupun sesuap makan daripada isterimu. Daripada hadis yang telah saya bacakan, kita dapat mengistimbatkan hukum daripada perkataan apa atasaddiq yang bermaksud adakah boleh aku menyedekahkannya. Rasulullah menjawab dengan athulthu kabirun, iaitu perkara ini telah membuktikan bahawa wasiat adalah perkara yang Rasulullah galakkan. Jadi semua perkara yang Rasulullah galakkan merupakan sunat. Maka wasiat merupakan hukumnya sunat, tetapi tidaklah melebihi 1/3 daripada harta. Seterusnya, contoh penyeraan. Rasulullah telah menunjukkan bahawa kadar 1/3 itu sudah banyak. Ini menunjukkan bahawa kadar wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta. Tetapi wasiat dilakukan kepada waris boleh melebihi 1/3 dengan syarat. Yang pertama, ahli waris yang lain perlulah memberi keizinan terlebih dahulu setelah waris yang dipilih mendapat wasiat. Dan yang kedua, orang yang memberi keizinan itu hendaklah berkeupayaan berbuat demikian.
Assalamualaikum, nama saya Nurfatia Salihah binti Rasidin, nombor matrik 069967. Saya daripada Diploma Usuluddin. Saya akan menyambung bagi contoh pengiraan untuk pengurusan wasiat dalam pelaksanaan hak harta peninggalan. Ahli waris boleh mendapat wasiat lebih daripada kadar 1/3 harta, akan tetapi dengan syarat ahli waris itu boleh memiliki harta wasiat yang telah ditinggalkan oleh pewasiat setelah dia meninggal dunia. Bermakna ahli waris itu perlulah memiliki harta tersebut, bukan hanya sekadar diberi wasiat, tapi perlulah memiliki harta tersebut. Yang seterusnya, penerima wasiat bukanlah dari kalangan orang yang membunuh pewasiat. Bermakna jika pewasiat itu mati kerana dibunuh oleh seorang ahli waris, bermakna ahli waris itu tidak layak untuk menerima harta wasiat tersebut. Jadi natijahnya, wasiat dapat melahirkan seseorang hamba yang bersyukur dengan kurniaan Allah. Seterusnya, wasiat juga membantu orang yang kurang bernasib baik dari kalangan bukan keluarga pemberi wasiat. Kemudian, ianya juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah kerana dapat menyalurkan harta untuk maslahat umat Islam. Dengan berwasiat, ia dapat mengekalkan silaturahim antara pemberi wasiat dengan orang yang menerimanya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.